Hai, selamat kembali ke YouTube Pibon Channel. Sejak dahulu, kanak-kanak di kampung gemar bermain dengan tumbuhan kecil ini. Apabila tumbuhan ini disentuh dengan jari atau ranting, daun halusnya segera menguncup, seakan-akan malu dengan kehadiran manusia. Tumbuhan tersebut ialah pokok daun semalu atau nama saintifiknya, Mimosa pudica L. Nama tempatan lainnya ialah puteri malu, kembang gajah, dan rumput rimau. Tumbuhan ini berasal dari kawasan tropika di Amerika Selatan dan kini mudah ditemukan tumbuh merata di rantau tropika di seluruh dunia. Di Vietnam, tumbuhan ini dikenali sebagai matko, di Kemboja dikenali sebagai Praiclop, di Thai dinama Mai Yarap atau Ran Gape, dan di Indonesia namanya ialah puteri malu dan pis kucing. Semalu berupa tumbuhan herba kecil yang tumbuh merayap di atas permukaan tanah dan kadang-kadang mencapai ketinggian 1,5 meter. Pohonnya mempunyai batang yang keras, berbulu halus dan berduri. Tumbuhan ini berdaun halus yang tersusun setentangan pada pelepah daun dan mempunyai bunga berwarna merah jambu atau biru ungu. Buahnya jenis kekacang dan mempunyai biji yang tercampak keluar apabila kulit kekacangnya merekah sewaktu matang. Habitatnya di kawasan yang terganggu, seperti kawasan terbiar, di tepi jalan dan kawasan yang kurang subur. Tumbuhan ini tahan kelembapan dan takungan air, tetapi tidak dapat hidup di kawasan yang sering dilanda kemarau. Kitaran hidup semalu agak pendek, iaitu dalam masa 3 bulan sahaja. Semalu dianggap sebagai rumpai dan menjadi ancaman kepada kawasan pertanian, seperti ladang dan kawasan penanaman padi. Di Malaysia, air rebusan tumbuhan ini digunakan untuk memandikan kanak-kanak yang selalu gelisah dan tidak tenteram fikiran. Air rebusan keseluruhan tumbuhan juga diminum untuk mengubati insomnia dan kepenatan mental. Bagi rawatan luka, keseluruhan pokok ini dihancurkan dan ditampalkan pada kawasan luka. Daun semalu juga digunakan dengan cara ditumbuk lumat dan didemah pada bahagian badan yang bengkak. Air rebusan akamnya digunakan untuk merawat pening, sakit buah pinggang, kencing manis, batu karang dalam pundi kencing, dan masalah kencing berdarah. Air rebusan akar juga diminum untuk mengurangkan sakit kepala, demam, dan batuk. Malah terdapat rekod yang menyatakan bahawa tumbuhan ini digunakan untuk mengatasi masalah kemandulan lelaki. Banyak kajian saintifik yang dijalankan pada pokok semalu. Antaranya termasuklah berkaitan dengan sifat penyembuhan lukanya. Kajian makmal dijalankan ke atas haiwan yang mempunyai kesan luka pada bahagian badannya. Bahagian luka tersebut telah diberikan rawatan dengan ekstrak metanol pada bahagian daun dan akar pokok semalu. Kesannya dibandingkan dengan antibiotik moden seperti gentamicin. Selepas rawatan selama 9 hari, keluasan kawasan luka diukur untuk melihat kesan ekstrak tersebut pada tahap kesembuhan lokasi rawatan. Saintis mendapati bahawa 94% daripada kawasan luka sembuh selepas dirawat dengan ekstrak metanol bahagian daun dan akar semalu. Walau bagaimanapun, antibiotik gentamicin masih unggul dengan memberikan penyembuhan sebanyak 98% selepas 9 hari rawatan. Satu lagi kajian saintifik membuktikan bahawa ekstrak bahagian daun pokok semalu didapati memberikan perlindungan pada bahagian perut tikus makmal daripada kejadian ulcer peptik. Pemberian ekstrak tersebut pada haiwan rawatan membantu mengurangkan isi padu perembesan asid perut dan meningkatkan nilai pH dalam jus gaster. Penyelidik menjangka bahawa kesan perlindungan ulcer tersebut mungkin disebabkan oleh kehadiran sebatian kimia flavonoid. Pokok semalu pernah dikaji tentang kesan perlindungan ke atas organ hati daripada kesan toksik bahan kimia. Tikus kajian diberikan rawatan ekstrak akuas bersama-sama dengan rawatan alkohol. Haiwan yang tidak menerima rawatan ekstrak pokok semalu mengalami kesan toksik pada organ hati akibat proses metabolisme alkohol di dalam hati. Semasa proses metabolisme alkohol di dalam hati, banyak molekul radikal bebas, seperti superoksida dan hidroksil dihasilkan. Ekstrak tumbuhan semalu dipercayai mempunyai ciri antioksidan yang dapat menghalang pembentukan molekul radi bebas di dalam hati. Kesan antioksidan ekstrak semalu mungkin disebabkan oleh kandungan sebatian kimia fenolik di dalamnya. Satu lagi kajian menunjukkan bahawa ekstrak metanol daun semalu dapat melindungi kerosakan hati akibat pendedahan kepada bahan kimia karbon tetraklorida. Pokok semalu pernah dilaporkan kegunaan tradisionalnya untuk merawat aterosklerosis. Aterosklerosis terjadi apabila lemak berkumpul dan mendap pada dinding dalam salur darah arteri dan menyebabkan penyekatan aliran darah. Jika dibiarkan, lama-kelamaan hal ini dapat menyebabkan penyakit jantung dan angin ahma.
Satu kajian menunjukkan bahawa ekstrak kloroform bahagian daun semalu membantu menurunkan aras kolesterol, aras trigliserida, lipoprotein ketumpatan rendah LDL, lipoprotein kepadatan sangat rendah VLDL, dan meningkatkan lipoprotein ketumpatan tinggi HDL komposisi darah dalam tikus albino. Penemuan sebegini dapat membantu penyelidik mencari pilihan daripada sumber semula jadi untuk menggantikan ubat moden, seperti atorvastatin yang kadang-kadang menyebabkan kesan sampingan seperti cirit-birit, sembelit dan sakit kepala. Semalu juga pernah digunakan untuk pesakit lelah, asma atau lelah ditandai serangan sesak nafas disnia, atau semput yang berulang dari semasa ke semasa akibat penyempitan bronkus secara berbalik. Penyempitan salur pernafasan ini akibat pembebasan bahan kimia histamina, terutama oleh sel mast histaminosid, dalam tindak balas alergi untuk menimbulkan inflamasi. Kajian makmal ke atas kambing menunjukkan bahawa pemberian ekstrak aquas bahagian akar pokok semalu dapat membantu melegakan masalah saluran pernafasan yang tersumbat dan bertindak sebagai agen antihistamina. Dalam kajian perencatan ke atas pertumbuhan organisme mikro, ekstrak etanol bahagian daun pokok semalu didapati merencatkan pertumbuhan bakteria seperti Staphylococcus aureus, Escherichia coli, dan Pseudomonas aeruginosa. Penemuan sebegini membuktikan bahawa kegunaan tradisional semalu untuk menyembuhkan luka adalah benar kerana dapat menghalang pertumbuhan bakteria pada kawasan luka lalu mempercepat proses penyembuhan luka. Dalam kajian daya ketahanan haiwan makmal terhadap rangsangan kimia dan suhu, ekstrak pokok semalu telah diberikan pada tikus makmal. Nizah kumpulan haiwan yang dirawat dengan ekstrak aquas semalu menunjukkan kebolehan untuk menahan kesakitan terhadap rangsangan kimia asid asetik dan dapat bertahan lebih lama pada ujian kepanasan. Keputusan kajian ini menunjukkan bahawa ekstrak semalu mempunyai sifat analgesik, bahan yang dapat melegakan kesakitan. Sebatian kimia semula jadi, seperti tanin dari pokok semalu juga digunakan untuk rawatan akibat bisa gigitan ular tedong. Dalam kajian, mencit diberikan rawatan awalan sebelum didedahkan kepada bisa ular tedong Najerchaeophila. Kumpulan haiwan yang tidak dirawat dengan ekstrak semalu menunjukkan gejala keracunan dan kematian setelah didedahkan kepada toksin ular tedong. Penemuan ini amat penting kerana dapat membantu saintis dan pakar perubatan untuk menyediakan bahan antitoksin untuk kes gigitan ular berbisa. Walau bagaimanapun, dalam kegairahan untuk menggunakan bahan herba daripada pokok semalu, pengguna perlu berhati-hati kerana semua bahagian tumbuhan ini mengandungi sebatian kimia yang dikenali sebagai mimosin. Mimosin mengganggu proses penting dalam badan, seperti sintesis asid deoksiribonukleik DNA dan proses pembahagian sel badan. Pada haiwan ternakan, pengambilan mimosin yang berterusan dapat mengakibatkan keguguran bulu badan, pembesaran pada kelenjar tiroid goiter, gangguan sistem reproduktif dan kematian. Ada juga laporan yang menyatakan proses keguguran rambut manusia dapat terjadi akibat pengambilan mimosin. Pokok semalu yang selama ini dianggap sebagai musuh pertanian dan rumpai sememangnya mempunyai potensi dan nilai ubatan. Fakta menarik tentang pokok semalu. Nama saintifik Mimosa pudica diberikan oleh ahli botani terkenal Charles Linnaeus yang direkodkan dalam penerbitan spesies plantarum pada tahun 1753. Genus Mimosa berasal daripada perkataan Grek mimos yang bererti mengajuk mimik atau meniru tingkah laku seseorang. Perkataan pudica dalam nama spesies ini berasal daripada perkataan Latin pudere yang bererti malu. Mekanisme pergerakan daun semalu sedang dikaji secara mendalam oleh saintis dan jurutera. Mereka berharap penemuan yang terbaharu dapat membantu penyelidikan sistem robotik anggota gentian dalam bidang perubatan dan bidang penerbangan maupun pembangunan ruang angkasa.